وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره على نهجه وجاهد بجهاد اليوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. Ma'asyar muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan jasad kita dan menghidupkan ruh kita untuk sama-sama kita menjalani ibadat yang sangat mulia di bulan yang cukup mulia, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Pejam celeh 9 hari, malam yang ke-10, masya-Allah kan? Begitulah masa cepat dia berlalu. Masya-Allah tabarakallah. Masa pun berlalu, usia pun berlalu kan? Masya-Allah tabarakallah. Saya pun tahun ini saya genap umur saya 25 tahun, masya-Allah tabarakallah. Nah. Betul percaya. Nah. Silap masya-Allah. 22 didarab dengan 2 anak atau usia saya, masya-Allah. Ya. Nah, masya-Allah. Tapi ada satu palung hari itu dia tengok saya, dia kata, "Ustaz, 65 ada agak, masya-Allah." Saya baik, saya tak luku pala dia, masya-Allah. Nah, 65 dia tak. Nah, masya-Allah. Nah, baik. Biasa kita sehari dekat 2 kuliah, masya-Allah. Nah, semua berkisar pada Ramadan dan sebagainya. Begitulah keindahan Ramadan. Kalau kita nak sembang macam-macam boleh sembang. Cuma setiap satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita akan menjadi nilai yang sangat tinggi di sisi Allah apabila ia dilakukan dengan penuh keikhlasan. Masya-Allah. Ibadah kita ni masya-Allah, alhamdulillah Allah terima. Tapi yang paling Allah suka adalah apabila kita buatnya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah nak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Dan taat kepada perintahnya demi agama. Ini surah Al-Bayyinah. Allah sebut dah, masya-Allah. So, ibadah itu dia menjadi sesuatu yang dekat dengan Allah ataupun diterima oleh Allah ialah apabila dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah tabarakallah. Macam mana kita nak tahu orang tu ikhlas tak ikhlas? Yang tu kita tak tahu. Yang tu Allah saja boleh menilai. Masya-Allah. Cuma bila kita nak sembang berkenaan dengan keikhlasan ini, masya-Allah, memang betul dia lebih sangkut kepada dengan hati kita. Karena hati manusia ni, masya-Allah tabarakallah, kita tidak boleh melihat hati manusia. Kita tak boleh tahu tentang hati manusia. Hati manusia ni hanya Allah saja tahu. Setiap detik yang terbit daripada hati kita ni hanya Allah saja tahu. Sebab tu Allah berfirman dalam Quran, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi, masya-Allah kan. Jadi bila kita sebut saksi dalam hidup kita ni, manusia ni kita ada berapa banyak saksi? 4. Nah, okey. Ulama tasawuf kata ada lebih kurang dalam 5 saksi. Kita ni ada 5 saksi. Yang pertama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa kita buat. Nah, Allah tahu
Atau kalau masuk di dalam lubang cacing pun Allah tahu apa kita sedang buatkan. Kan, Masya Allah. Tidak ada apa yang terlepas. Tidak ada satu daun itu gugur, melainkan semuanya Allah tahu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, lagi sejam apa nak berlaku, Allah tahu tak? Tahu. Nah, kerana Allah menentukan segala-galanya. Masya Allah. Maka Allah saksi kita. Yang kedua adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala saksi kita, Masya Allah. Khususnya yang ada di sebelah kanan dan kiri kita sekarang ni, Masya Allah. Ini malaikat. Nah, yang ketiga, saksi yang ketiga adalah manusia ini menjadi saksi kepada manusia yang lain. Nah, kita menjadi saksi antara satu sama lain. Tuan-tuan melihat saya melihat tuan-tuan, Masya Allah. Nah, di zaman Nabi SAW ada satu jenazah diusung pergi. Para sahabat lihat kepada jenazah itu, Masya Allah, mereka kata, oh lihatlah jenazah ni, Masya Allah, wajahnya jernih, wajahnya bersih, Masya Allah, bercahaya. Ada sahabat kata ini orang baik, Masya Allah. Nah, ini orang baik ini. Nabi yang ada bersama sahabat terus Nabi bersahut. Nabi kata wajibat, wajib dapat, mesti dapat, wajib dapat. Apa yang wajib dapat ya Rasulullah? Dia wajib akan dapat syurga, kata Nabi. Macam mana kamu tahu dia akan dapat syurga? Maka Nabi kata kamu baru jadi saksi kepadanya. Kamu yang kata dia ni baiklah, wajahnya bercahayalah, begitu kan, Masya Allah. Maka itu menunjukkan manusia ni dia saksi kepada manusia yang lain. Sama lah macam kita solat janazah. Kalau ada solat janazah kan, Masya Allah, lepas-lepas habis tu imam akan tanya. Betul tak? Imam tu tanyakan, tuan-tuan apa yang kita nak kata pada mayat ini? Kita kata apa? Baik kan, Masya Allah. Nah, ada kita kata mana aku tahu kan? Tak? Walaupun tak kenal kata baik, betul tak? Kan? Mana tahu yang mati itu ketua geng mana apa, tak tahu. Tapi bila tanya baik, Masya Allah kan? Jadi ini menunjukkan manusia ni adalah saksi kepada manusia yang lain, Masya Allah. Baik, yang keempatnya, saksi yang keempat adalah anggota badan kita. Tubuh badan kita ni saksi bagi kita semua. Tangan saksi, kaki saksi, semua akan memberi saksi. Tangan, ya Allah, inilah tangan, tabung mai depan dia ada tolak di tepi aja, Masya Allah. Kan bawa duit pun kan. Kaki beri saksinya, Masya Allah. Rumah dengan masjid baru 30 kaki. Tapi sekali tak pernah langkah main masjid, Masya Allah. Tak pernah pun main duduk majlis ilmu. Semua, Masya Allah. Nah, termasuk kulit-kulit kita pun ini adalah saksi bagi kita, Masya Allah. Nah, waktu orang syorkan saya makan kuih putih, saya tak mau, takut kalau putih jenuh nak menjawab, Masya Allah. Macam ni pun ramai nak juga. Nah, Masya Allah. Nah, saya belajar cakap slow. Saya belajar cakap slow sebab apa? Nak ikut tuan guru kita Ustaz Jafri, Masya Allah. Cakap slow-slow. Nah, Masya Allah. Nah, ni cakap slow-slow, orang minat. Nah, jarakah tak boleh. Nah, Masya Allah. Nah, ya Allah, saja. Nah, baik. Yang kelimanya adalah makhluk-makhluk yang lain, khususnya binatang. Khususnya binatang, Masya Allah. Buat baik kepada binatang, dapatlah saksi yang baik. Buat jahat, sebaliknya, Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tak silap saya surah Nisa ayat 78 79 hujung ayat itu, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu, Masya Allah. Kenapa Allah sebut sedemikian? Masya Allah. Antara sebabnya kata ulama adalah kerana setiap detik di dalam hati kita ni Allah tahu, Masya Allah. Setiap satu detik, saat ini apa yang terbit dalam hati kita semuanya Allah boleh baca. Allah tahu, Masya Allah. Sebab tu bila kita sebut soal hati ini, Masya Allah, ramai manusia gagal di situ. Manusia kebanyakan gagal di situ. Amalan dia lulus. Tapi soal hati ramai gagal. Lepas tu Nabi pernah sebut,
Wa inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Mereka kata ketahuilah di dalam badan manusia ni ada sekutul daging, kata Nabi. Sekutul daging. Iza salahat, kalau dia baik, salahat jasadu kullu, semua jasad dia baik, kata Nabi. Keseluruhannya baik belaka, masya-Allah. Wa iza fasadat, dan kalau dia buruk, fasadal jasadu kullu. Buruklah semua jasad dia. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itulah hati kamu, kata Nabi, masya-Allah. Tapi sebenarnya di sinilah kita gagal. Ujian bagi seorang manusia yang sebenarnya adalah bermula daripada hati. Masya-Allah. Sebab tu Nabi kata Allah tak pandang pada suwarikum wa amwalikum, rupa kamu kah, harta kamu kah, tu semua Allah tak pandang. Allah tak kisah sikit pun, putih kah, hitam kah, merah kah, apa kah, ni semua Allah tak peduli, masya-Allah. Kan? Yang Allah menilai, yang Allah akan melihat adalah qulubikum, hati kamu, kata Nabi, masya-Allah. Sebab tu kadang-kadang kita mulut senyum, cakap elok, masya-Allah, tapi hati roti bahi lagi dah, kan? Dengar ustaz hari tu sakit, kan? Sakit apa ustaz? Sakit kerongkong. Tapi hati, Allah, saya sedih ustaz, tapi hati pada muka, kan? Apa suruh kuliah banyak-banyak? Masya-Allah. Pertama berhenti, kan? Hati dah boh, kan? Masya-Allah. Ni imam baca surah panjang-panjang habis, siapa imam ni yang seronok tapi dalam hati gerang. Ni hari-hari surah gajah, kan? Ada surah pendek kah? Ada? Masya-Allah, kan? Di sinilah manusia gagal kebanyakannya, masya-Allah. Ada seorang wali Allah, apa dia ni, isteri dia tu minta izin nak pergi kenduri. So dia pun benarkan lah. Kalau nak tahu, masya-Allah, tempat kenduri itulah, masya-Allah, banyak orang suka cakap, kan? Jadi wali Allah ni pun dia tahu apa akan berlaku kalau pergi tempat kenduri orang ramai ni, masya-Allah, sembang merapu, tidak, kan? Baru dia jumpa member dia, kan? Ada hantar dah, kan? Hari tu aku pergi lagi kenduri Kak Kia mana? Kak Kia yang anak dia kahwin dengan orang Kuala Lumpur, kan? Teman, tak ada kena mengenal dengan mana-mana Kak Kia. Anak dia menikah dengan orang Kuala Lumpur hari tu. Pergi. Tengok menantu dia macam mana? Orang KL, kan? Ya Allah, hitam. Yang hitam tu mak lazim harfi mukhaffaf, masya-Allah. Siap dengan dengung semua. Hitam. Masya-Allah. Sebiji Ustaz Syamugam bola dah. Hitam semua kita, masya-Allah. Itu adalah Mapelai itu dia main sini, dia bawa kereta pergi dekat Bukit Selambau, kena tahan dengan JPJ. JPJ tanya kenapa tempat driver tinted, padahal bukan tinted pun, kulit Mapelai. JPJ silap tengok, ya Allah. Tempat kenduri lah dia menyembang lagu tu, kan? Masya-Allah. Jadi wali Allah ni dia apa? Dia kata sampainya kamu di tempat kenduri itu jangan mengumpat, jangan duduk bersama orang mengumpat, jangan sembang benda yang tidak ada manfaat, masya-Allah. Dia pun okey, tapi wali Allah ni pesan, kamu ambil satu gelas air, kamu minum, jangan telan, jangan ludah air tu, simpan dalam mulut kamu. Saya biasa sebut kisah ni sini, kan? Tak benar? Masya-Allah. Baik. Jadi dia pun minum, tak telan, tak ludah, dia simpan macam ni. Dia balik-balik rumah, wali Allah tu tanya, ada air dalam mulut kamu? Dia angguk, nah, bekas ludah air tu. Dia pun pink ludah. Air yang terbit semua tu tukar jadi warna merah. Air tu tukar jadi warna merah, masya-Allah. Jadi dia tanya, saya minum air biasa saja, kenapa bila dia berada di dalam mulut saya, dia tukar jadi warna merah? Apa penyakit saya? Maka wali Allah tu jawab, beginilah, kan? Walaupun mulut kamu tu terkunci, kamu tak boleh cakap bila ada air, kan? Terkunci, kan? Tapi hati kamu berbicara. Hati kamu mengata pada orang, hati kamu mengumpat orang, maki orang, masya-Allah. Ada hadis Nabi sebut, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman kamu takkan cantik, takkan lurus lagi hati kamu tu tak bersih. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu Allah bagi Ramadan pada kita tu untuk bersihkan hati kita. Sebab tu bila sebut Ramadan ni orang kata panas. Panas. Betul tak? Apa yang panas sebenarnya? Cuaca kah? Tadi pun tadi saya main hujan juga.
Dekat mana dia hujan? Sebenarnya kan apa tak hujan? Masya Allah. Nah, saya pun doa hari ni kalau hujan lebat bagus. Tapi saya baru buat bumbung rumah. Nak tengok bocor ke tak bocor. Masya Allah. Nah, ya Allah Tuhan kami. Kan? Jadi apa yang dimaksudkan dengan panai ni? Cuaca ke? Boleh jadi. Tapi yang kata panai sebenarnya adalah apa dia? Hati. Hati pasal apa? Makanan ada depan mata, minuman pun ada depan mata, tapi tak boleh makan, tak boleh minum selagi tak masuk waktu dia. Saya baru tanya dekat Iqbal, tanya ayak ke apa kan? Tengok-tengok pun dah terbayang kepada ayak. Nah, lagi besarnya ujian apa? Tu dia. Bertantan ayak di letak depan tu. Masya-Allah, ini bid'ah sungguh. Nah, masya-Allah. Makanan ada, minuman ada, tak boleh makan, tak boleh minum selagi tak masuk waktu dia. Tu yang buat hati pandai. Tidak kan? Masya Allah. Manusia ni bila di perut dia kosong, hati dia automatik pandai. Tidak? Cuba tengok suami kita main tanya. Masak apa hari ni? Nak masak apa bang? Gas habis. Wah, dia kata apa? Tak apalah, relax dulu. Aku pergi kedai mamak makan nasi kandang. Ada dia jawab lagu tu. Mana ada? Pokok dia punya lapang. Oh, Masya Allah. Gas pula habis tak makan, tak masak apa. Apa jadi? Awak, hang suruh hang pergi usung ke gas? Hang telefon Cina tu hantar je, apa tu hantar. Tu pun susah nak buat. Dia. Tidak kan? Masya Allah. Jorok kau. Tidak kan? Anak-anak main. Abang balik. Balik abang pergi pula lah. Pergi main jauh-jauh. Masya Allah. Dia hati panas. Pasal apa? Manusia dia lapar, hati dia panas betul-betul. Masya Allah. Kan? Perut kosong, hati jadi panas. Masya Allah. Itulah bagi Ramadan. Mendidik hati kita. Masya Allah. Yang dia panas sedia. Kan? Masya Allah. Oh, jangan main-main. Boleh bergaduh sampai bercerai pun ada. Masya Allah. Biasa gaduh dengan isteri. Siapa biasa gaduh? Masya Allah. Bagus nak semua. Saya biasa gaduh. Saya biasa gaduh. Saya gaduh bukan pasal apa. TNB pergi potong karen rumah saya. Dia bukan sebab saya tak boleh bayar. Tak dan nak bayar. Asyik-asyik Terengganu, Kelantan. Masya Allah. Ni pun belum pergi lagi Terengganu. Minta tarikh. Masya Allah. Jadi pergi sana merata tempat. Bil melambung. Bil melambung. Tak bayar. TNB pergi potong karen. Dia jadi cerita. Hari TNB potong karen. Hari tu mak mentua saya pergi rumah saya. Dia pun boleh dekat telinga bini saya. Hang jangan benda sangat sah. Laki hang asyik-asyik dah apa. Ni kidaf. Kok ada dia pasang seorang dekat sana apa pula ada. Masya Allah. Balik bini saya ada depan pintu rumah cekah pinggang lagu ni. Saya nak masuk dia halang saya. Saya nak masuk dia halang saya. Saya kata jangan main-main lah. Bagi aku masuk dulu. Main apa orang serius perasaan kau. Masya Allah terkejut saya. Betul kan ni? Betul dia tahu. Pasal apa? Ni kerja abang selama ni nak kerja apa? Mengaku sajalah dia tahu. Nak mengaku apa? Hang soalan pun tak tanya. Nak mengaku apa? Abang ada perempuan lain kan? Itu panjat saya. Masya Allah. Saya kata hang terima aku pun besar rahmat dah. Siapa mau aku kan? Masya Allah. Nama aja Syahrukan Syamugah. Masya Allah. Tapi hangit dah. Masya Allah. Kan? Dia tahu kalau betul ada abang saja cek reto teriak. Masya Allah. Saya kata reto apa teriak lagu ni? Reto dia kena senyum baru kita semangat cari siapa-siapa seorang sini. Jadi saya kata dok, dia kata ya. Saya kata dok, dia kata ya. Gaduh. Elok dok tengah gaduh ada orang telefon saya. Saya tak jawab. Dia telefon kali kedua. Saya kata, ni urgent sangat ni. Saya pun kata, Sat. Hello. Abang Man Ustaz sini. Man mana? Man Penang ke Man Kedah kan? Saya pun tak kenal. Ustaz tak kenal saya kenal Ustaz. Baik. Apa dia Abang Man? Ustaz, saya dalam dilema Ustaz. Dilema apa Abang Man? Ustaz, macam ni lah Ustaz. Saya baru habis gaduh dengan bini saya Ustaz. Pula dah. Saya kata, mujur lah. Hang dah habis. Aku dah tengah lagi ni. Masya Allah. Apa gimana? Itulah Ustaz. Saya minta nasihat Ustaz lah kan. Nasihat. Saya salah Ustaz, saya salah. Tapi saya sayang dia tak tahu Ustaz. Tak apalah. Kita Ustaz nak bagi nasihat kan. Masya Allah. Saya pun beritahu kat isteri saya, relax dulu 5 minit. Lagi kita sambung balik. Ni dah cakap. Dia pun betul-betul duduk depan saya tunggu round kedua. Masya Allah.
Jadi saya pun sambil tengok wajah isteri saya cakap, Abang Man, janganlah bergaduh dengan isteri. Kerana isteri ini adalah satu anugerah terindah daripada isteri Allah. Bini saya terkejut. Tu dia ustaz dalam gaduh dia berlakon warak betul dia kata, masya-Allah. Depa tak tahu dia ni siapa. Saya abang dia je. Saya kata tengok Saidina Umar kata apa. Saidina Umar kata isteri berletihab adalah satu hiburan. Buat macam hiburan sudah. Jangan perbesarkan. Bini saya tak boleh tahan. Dia mau depan muka saya. Dia buat kata dia lari terus, masya-Allah. No, dia tak boleh tahan, masya-Allah. Ini biasa kan. Jadi semua ni puncanya adalah daripada hati. Allah bagi Ramadan, dia punya matlamat utama adalah betulkan balik hati kita. Betulkan balik. Sebab Allah menilai, yang itulah tempat menilai. Itulah ujian yang terbesar bagi kita sebenarnya yang kita tak sadar selama ni, masya-Allah. Sebab apa? Dia tak keluar sebagai kata-kata. Sebab dia benda ni kan, masya-Allah. Jadi Allah tahu. Atau sebabnya Allah kata Allah ni saksi, sebaik-baik saksi, masya-Allah. Ulama tasawuf dia menggariskan, dia kata hati manusia ni ada 3 bahagian. Ada yang kata 5. Tapi yang saya tahu saya ambil 3 lah, 5 saya pun lupa kan. Ada 3 bahagian, masya-Allah. Bahagian atas ini dikenali sebagai kolbun. Kolbun ini macam mana? Semua kita boleh baca. Semua boleh baca. Macam mana kita baca? Kita tengok raut wajah seseorang ataupun tingkah laku dia, kita sudah tahu dah. Dia ni awak 3-4 hari ni Kak Leha ni macam jauh je, tak mau namanya. Ada juga Kak Leha sini. Nah, masya-Allah. Nah, dulu tu betul ada satu palung, dia ajak saya pergi buat tanik cucu dia. Tapi saya, masya-Allah, nak buat macam mana kalau tapi dia berhajat lah. Saya tak berani. Walaupun kita tahu lah teknik macam mana semua ni kita boleh buat. Tapi saya ni selalunya saya segan. Masya-Allah. Sebab saya rasa diri saya ni dosa banyak. Saya pergi teknik orang pula. Saya pergi budak tu jadi macam saya kan. Takut kulit mengikut saya kan lah. Lagi lah punya ni. Masya-Allah kan. Tapi palung tu kata, Ustaz, saya berhajat sungguh Ustaz, saya dah buat kenduri. Kenduri apa Ustaz? Ada kambing pula dah. Kan? Lepas tu siakap 3 rasa, siakap masa steam pun ada Ustaz. Dia lagi daging cincang Ustaz. Nasi minyak Ustaz. Pula ada. Mau tak mau mesti kena pergi kan. Saya pun pergi tani cucu dia. Habis tu kata, Ustaz, cucu laki Ustaz. Oh, cucu laki, alhamdulillah. Semoga rezeki cepat, masya-Allah. Ustaz, tolong bagi nama dekat cucu saya. Pula dah. Saya nak bagi nama apa? Dia tahu, Ustaz bagi nama yang cukup bagus Ustaz. Nama orang soleh. Cucu saya nak bagi cucu saya jadi soleh. Saya kata ada satu cadangan nama. Tuan boleh letak ada nama tu. Ustaz abang saja saya bu. Apa nama dia Ustaz? Muhammad Shah Syamugam. Masya-Allah. Bu nama ni. Betul tak? Pasal Ahmad, Abu Bakar, Leha, Kia. Merata tempat ada. Syamugam ada ke? Mana ada? Hadis tak? Mati Syamugam ni tak ada ganti. Masya-Allah. Jadi esok dapat anak cucu buah nama tu. Muhammad Shah Syamugam. Yang kedua. Masya-Allah. Jadi kadang kita perasan, betul tak kan? Kita tengok, wah lah Kak Leha ni 2-3 hari ni macam tak mau nak menyembang kan? Dia sepi aja, dia tak namai dekat kita. Betul tak? Ada perasan tak kan? Itu dipanggil kolbun. Daripada tingkah laku mereka, daripada raut wajah mereka, kita boleh nampak dah. Kadang-kadang hakim-hakim ni, hakim mahkamah ni, mereka bukan selalunya ikut pada jalan cerita saja, jalan kes. Dia tengok wajah ni. Ni wajah penjangah ni. Tahu, tengok wajah pun tahu dah ni. Dia tipu kata tipu, kita boleh tahu dah, masya-Allah kan? Ada kolbun. Yang kedua ni, lapisan yang kedua ni kata ulama, fuad. Dalam Quran ada kita baca al-fuadun. Semua tu kan, masya-Allah kan? Yang ni lapisan yang kedua ni kita tak boleh baca. Manusia memang tak boleh baca. Malaikat boleh baca. Apa dia? Antaranya niat kita. Kita punya niat tu kan. Dia terbit daripada lapisan yang kedua ni. Kata ulama lah. Masya Allah. Dan yang paling bawah ini, yang tu dikenali sebagai lubun. Lubun ini macam mana? Lubun ini siapa pun tak boleh baca. Termasuk malaikat. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ni. Ini macam mana? Ni ada dia tengok 2.30 ada. Dia ni baru muka 5 apa ada. Tak tahu kau apa nak habis. Pukul 3 nak pergi bazar Ramadan. Kan? Itu lubun, Masya Allah. Hati manusia ni. Allah tahu setiap satu detik. Jadi kita betulkan balik semua tu dengan Ramadan ini. Kalau rasa Masya Allah. Sebab tu kita tengok. Kenapa Allah suruh kita sabar. Masya Allah. Pasal apa? Sabar itu boleh mendidik hati kita jadi tenang kembali. Masya Allah. Lagi apa caranya? Berzikir. Berzikir, Masya Allah. Saya bawa kereta tadi, ya Allah, nak kata, laju kita bawa. Tiba-tiba lori potong. Aduh, Masya Allah. Daripada 150, jadi 70. Masya Allah. Macam nak maki. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kadang tak boleh tahan juga. Astaghfirullahalazim. Dia jadi kan? Tak boleh juga, Masya Allah. Sebab tu, pasal apa? Semua benda tu akan mendidik hati kita balik. Kembali pada hati kita. Masya Allah, tabarakallah. Itu sebabnya Ramadan ini Allah bagi supaya kita mendidik hati kita. Masya Allah. Baik. Yang seterusnya, Masya Allah, kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah ni sebaik-baik saksi. Sebab ada kalanya manusia dia tak nampak. Dia tak nampak, dia tak melihat, dia tak nampak, dia tak tahu. Macam contoh kita ni puasa. Saya tahu, tuan-tuan tahu tak saya puasa? Tak tahu. Betul tak? Saya pun tak tahu ibu-ibu puasa ke apa, Masya Allah. Cuma kita cakap puasa. Puasa kot. Kan? Kita puasa, seseorang itu puasa, tak puasa, kita tak tahu. Kan? Melainkan kita melihat dia makan, minum lah. Masya Allah. Tidak, kan? Ni time ambil wudu pun tak lah nak, ya? Tidak, Masya Allah. Saya awal-awal Islam buat kerja tu. Semua puji. Bagus, hang nak baru masuk Islam boleh puasa. Mana dia tahu setiap kali wudu telah ayak, Masya Allah. Biasa dah. Kan? Berlakon alim, Masya Allah, biasa dah. Kan? Subhanallah. Allah tahu tak kita puasa tak puasa? Allah tahu. Allah tahu kita puasa. Betul tak? Sebab tu Allah sebut cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Macam contoh kita masuk duit dalam tabung tu tengok. Penuh dengan RM1. Betul tak? Masya Allah. Kan? Benda hari saya lagi, kita ustaz ikhmal kita buka. Dia buka, dia tahu kan RM1 ni Kak Leha punya. RM1 ni Kak Kia punya. RM1 ni Kak ni punya. Kak tu dia tahu kan? Dia tahu setiap satu RM1. Dia tahu tak? Allah tahu tak siapa punya setiap satu RM1 tu? Allah tahu. Sebab tu Allah sebut, cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Masya Allah. Sebab itu, Masya Allah, puasa Allah bagi pada kita ni, untuk apa? Untuk kita bermuhasabah diri. Muhasabah diri kita. Masya Allah. Manusia ni semua ada kelemahan. Betul tak? Saya selalu sebut benda ni. Allah, ni siapa telefon pula? Masya Allah. Telefon saya ni pun, Masya Allah, masalah ni 8 tahun saya dah pakai telefon ni. 8 tahun. Betul juga ni tengok. Tak jaya tengok ni. Semua terkeluar ambil dah. Kadang nak tutup pun payah. Orang nak habis cakap, saya nak tutup, dia tak boleh tutup. Ada kawan saya telefon, saya dia bawa kereta. Saya cakap dengan dia, baik. Saya dah tekan dah, padahal saya tertutup. Saya pun maki. Mangkuk Ayun ni selalu dia tanya soalan yang sama saja. Betul tengok. Padahal tak tutup, Masya Allah. Sampai ke hari ni dia tak telefon saya. Telefon 8 tahun saya dah pakai, Masya Allah, tabarakallah. Itulah nama je. Berapa kali jatuh, Masya Allah. Saya tertinggal waktu kuliah pun orang tak ambil. Saya tertinggal. Dia pun tak ambil, Masya Allah. Itulah, Masya Allah. Itulah macam mana. Tujuan saya cerita pasal handphone saya ni, pasal apa? Sebab tahun lepas saya main kuliah sini, betul tak kan? Masya Allah. Jam saya rosak. Jadi adalah seorang kan sanggup bagi duit. Masya Allah, saya beli jam. Terima kasih banyak-banyak, Masya Allah. Ni jam tu lah saya dah pakai. Segala pahala sampai pada dia, Masya Allah. Jadi hari ni saya buat pasal handphone. Kukut lagi iPhone apa sampai ke rumah, saya tak tahu lah, Masya Allah. Itulah untuk jadi ustaz. Masya Allah. Empat saja, semua sampai. Masya Allah. Tengok kadang-kadang duit tak berapa cukup ke. Allah, duit tak ada. Ni macam mana ni? Ada member. Kalau kau kontraktor telefon. Ni abang, macam mana? Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz. Itulah. Ni free. Ustaz free main lah pejabat. Masya Allah.
Itulah saja nak pergi ziarah juga. Mai pejabat, masya-Allah. Pipi sembang-sembang, tuan-tuan keluar mesti dia bagi duit. Ustaz, nah. Okey, 300, masya-Allah. Pada nak bokek ni. Dia pasal apa? Ustaz, masya-Allah nak. Cik tengok tak duit sikit, telefon kontraktor. Nak pergi ziarah. Keluar mesti dapat duit punya. Nah. Masya-Allah. So Allah bagi ni manusia ni semua ada kelemahan. Yang kita sebut apa? Mazmumah. Betul tak kan? Masya-Allah. Dan kalau kita perhatikan, kelemahan manusia ni dia tak pernah sama. Masing-masing ada kelemahan masing-masing. Ada orang kelemahan dia pantas tengok perempuan, dia suka tengok perempuan. Tidak kan? Masya-Allah. Saya lah tu kan. Nah, tengok, saya ada ceramah ni, kuliah ni pun, dia tengok belah sini saja banyak. Tidak. Sini mana saya tengok sekali-sekala aja. Tidak kan? Kan ada orang kelemahan dia macam tu, kan? Ada orang ni kelemahan dia ni dia panas baran. Panas baran, cakap sikit pun tak boleh, betul tak? Kita panggil main zat, nama wah ada jorokah. Tidak kan? Ada jenis macam tu. Ada orang dia kelemahan dia dengan duit. Jangan main-main tu, masya-Allah. Ramai kawan-kawan saya ustaz yang ambil seseorang yang dipercayai macam kira duit ke apa kutipan tu kan. Dalam duit kutipan tu dia boleh balai. Jangan main-main tu. Kawan kita, ustaz-ustaz kita, kawan-kawan, dia buat kutipan dana untuk mahat lah dan sebagainya kan. Lepas tu dia bawa balik, ada orang yang dia percaya, dia kata ni, bang, kira duit ni, cuy kawan, sebab percaya, kira, dia bagus. Semayang, puasa, sembah bagus. Tapi mai tang duit, dia jadi ni. Betul tak? Dia kira-kira 50 dia bawa sini. Kira-kira 100 dia bawa sini. Nah 20 RM1 semua dia bawa sini. Halim besar-besar bawa dalam poket dia. Kan, masya-Allah. Ada jenis kelemahan dia macam tu, dia tak boleh tengok duit, masya-Allah. Ada orang kelemahan dia nyanyok ke apa. Nyanyok ni penyakit kan, masya-Allah. Macam jiran saya tu dia kata dia nyanyok. Tapi saya tengok dia tak nyanyok. Tengok dia pergi masjid, dia pergi semayang, dia pakai slipper Jepun tu tau, RM2 tu. Yang RM2 tu. Dia pakai hantu pergi masjid. Dia balik masjid, dia balai slipper krokodil orang. Masya-Allah. Itu nyanyok kah cerdik tu, masya-Allah. Tapi satu hari dia betul-betul nyanyok. Dia dapat duit bantuan keluarga Malaysia. Dia pula tak tahu tekan, dia lupa dah ATM tu, dia tua dah. Masya-Allah. Jadi dia bawalah isteri dia pergi tekan. Isteri dia tekan, keluar dalam 400 kira ribu, keluar ATM ada 2 orang lelaki. Dia pakai baju semua sama. Baju hitam, seluar hitam, jaket hitam, helmet hitam, cermin visor tu pun hitam. Bukan saya lah, orang lain, masya-Allah, kan. 2 orang sebiji pakai macam tu. Dia tu tengok depa ni satu macam, dia kata dalam hati dia, depa 2 orang ni memang peragut kot. Kena jaga-jaga. Dia kata, jom kita balik. Dia start motor, dia belah. Dia tengok dekat cermin sisi tu, 2 orang lelaki tu dia kejar dia. Dia kata sah depa ni. Udah abang dah, hantar dengar kan, tengok depa ni. Depa ni peragut ni, kena cepat ni. Dia pula orang tua. Depa 2 orang tu main halang dia. Blok dia. Dia turun dari motor dia maki. Hampa 2 orang ni nampak muda tapi buat kerja hina. Allah laknat hampa. Awak pakcik, hampa main nak ragut duit aku ni kan. Ni kerajaan bagi kat orang susah. Han ni pun hampa nak ambil siapa? Pakcik cakap elok-elok ni. Kami hambat pakcik susah-susah ni bukan nak ragut duit pakcik. Habis pasal apa hampa aku? Dah kami nak abang pakcik kalau apa sampai tinggal bini dekat ATM tadi. Masya-Allah tak apa. Tu kalau tu jam sungguh, masya-Allah. Tu yang dia cakap ni, jom kita cepat tu semua dengan cakap dengan seorang dia lah tu, masya-Allah. Tu nyanyok sungguh, masya-Allah. Manusia ni dia ada kelemahan diri dia kan, masya-Allah. Jadi Allah bagi ni Ramadan untuk kita perbaiki kelemahan diri kita. Tu yang Allah rantai syaitan. Tapi ada dalam kitab-kitab lain saya baca, masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, sajalah saya sharing kan. Syaitan Allah rantai. Tetapi pemimpin kepada syaitan, iblis Allah lepaskan. Sebab tu di bulan Ramadan pun orang buat maksiat. Wallahu a'lam. Ini perbahasan ulama. Kita tak kata qat'i kan. Masya-Allah kan. Tapi bagi saya lebih suka sebut benda tu adalah kelemahan diri kita. Maknanya Allah nak suruh kita tengok kelemahan apa yang ada pada diri kita. Dulu kita nak keluar main. Awak hantar pergi kuliah Ustaz Syamugam. Aku keluar dah time tu lah. Mereka buat drama. Sample punya drama. Drama apa? Lelaki kiriman Tuhan. Ui, Masya Allah. Dulu layan.
tu lupa lah kan. Tapi kalau lani pun kita tak boleh pergi duduk di majlis-majlis ta'lim. Lani pun kalau kita masih tak boleh buka Quran dan sebagainya. Itulah kelemahan diri kita yang perlu kita perbaiki. Masya Allah. Dia bukan semuanya itu adalah usikan syaitan semata-mata. Kadang ada juga kelemahan diri kita. Antaranya apa dia? Nafsu. Betul tak? Yang suruh manusia buat itu adalah nafsu. Yang mengusik itu kerja syaitan. Yang buat itu dia nafsu. Nafsu. Syaitan dia main usik je. Dia main usik je. Macam contoh suami isteri. Suami main mak. Ni, aku dapat duit OT. Lebih. Berapa? 400. Nak buat apa? Jom kita pergi makan. Dia tak dekat apa yang mall baru buka tu. Dalam tu ada apa restoran Cina Muslim. Jom kita pergi makan. Masakan Cina Muslim. Jom bang. Elok masuk-masuk dalam mall tu, syaitan main usik bini dia. Tengok sebelah kiri hang tu. Jualan beg tangan. Oh, bini tengok. Tu dia. Kan? Betul lah. Masya Allah. Lepas tu syaitan usik lah. Suruh lelaki hang beli. Kan? Dia main usik aja. Yang suruh tu nafsu kita. Bang, tu ada beg tangan. Jom pergi tengok. Aku bawa untuk makan. Bukan untuk nak pergi beli. Duit ni untuk makan. Bukan shopping. Shopping lain arif dia tak. Kan? Itulah. Lepas tu dia main bola lagi. Ni, hang bagi tak dia bukan beli, nak tengok sahaja. Masya Allah. Lepas tu nafsu pula. Bang, nak tengok sajalah bang. Bukan. Okey, tengok jom pergi. Masya Allah. Pergi tengok diskaun 70%. Syaitan main bola. Lepas ni tak ada diskaun dah. Kan? Masya Allah. Lepas tu nafsu pula. Kata apa? Bang. 70% diskaun bang. Kalau lepas sudah tak boleh beli dah. Masya Allah. Aku lagi sekali katakan, kita main makan, bukan nak main shopping. Tak boleh beli. Masya Allah. Setan main usik. Hang tu kalau lembut sangat, mesti dia tak beli. Tidak, Masya Allah. Jadi nafsu pula suruh kita kata macam mana. Cekah pinggang, hang ni memang jantan tak guna sungguh. Masya Allah. Tu dia habis. Gaduh besar. Masya Allah. Jadi bukan semuanya itu adalah kerana usikan syaitan saja. Kadang kita kena tahu nafsu. Sebab tu Allah bagi kita ni Ramadan untuk apa? Mendidik balik nafsu tu. Masya Allah. Bagi dia ni lemah. Sebab kalau kita tengok dalam kitab disebut kisah nafsu. Allah jadikan manusia, Allah bawa akal dulu. Allah tanya pada akal, siapa aku, siapa kamu? Engkau Tuhan aku hamba kamu. Itu akal dimasukkan. Bila Allah bawa nafsu, Allah tanya pada nafsu, siapa aku, siapa kamu? Nafsu jawab apa? Hang, aku. Tu Allah SWT kurungkan dia. Lama mana wallahualam tak tahu. Lepas pada tu Allah tanya, baik, sekarang saya jawab, siapa aku, siapa kamu? Hang, aku lah. Tu dia, Allah sejuk bekukan dia. Lama mana tak tahu. Lepas tu Allah tanya lagi, siapa aku, siapa kamu? Hang, aku. Kali ni Allah kurungkan dia dan Allah catukan makanan pada dia. Catukan makanan tu macam mana? Sarapan ada, makan tengah hari tak ada. Minum petang ada, makan malam tak ada. Catu kan, Masya Allah. Bila makanan itu kurang, dia lemah. Bila dia lemah, baru dia mengaku, engkau Tuhan aku hamba kamu. Masya Allah. Itu Masya Allah. Sebab tu salah satu kaedah untuk kita, orang kata apa, kita mengajar nafsu ni adalah dengan puasa. Betul tak? Masya Allah. Itu dengan puasa. Nak mengatasi. Lepas tu Nabi bagi tahu kepada pemuda apa? Wahai pemuda, bila kamu ada kemampuan, maka berkahwinlah. Bagi mereka yang tidak ada kemampuan, berpuasalah. Betul tak? Masya Allah. Salah satu cara untuk mengekang nafsu itu adalah dengan berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. So, kita kena bermuhasabah diri. Pasal apa? Wa kafa billahi syahida. Allah sebaik-baik saksi bagi kita. Walaupun manusia dia tak tahu, tapi Allah tahu. Masya Allah. Baik, saya cepat-cepatkan. Masya Allah. Dia nama tazkirah, tapi dekat 1 jam nak pindah. Masya Allah. Nah. 1 jam lah. Sejam pukul 3 saya berhenti. Insya Allah. Baik. Yang seterusnya, kenapa Allah sebut cukuplah Allah sebaik-baik saksi ini? Kerana manusia melihat, Allah pun melihat. Betul tak? Sama-sama lah. Sama-sama kita melihat lah. Tapi kebenaran pada benda yang kita lihat, kadang kita tak tahu. Betul tak? Kita lihat tu betul. Tapi benar tak benar kita tak tahu. Allah tahu. Macam contoh, kita keluar mai masjid. Ada orang nampak dia ni pergi masjid. Betul tak? Tapi hantar bukan habis sembahyang pun. Main handphone sedia. Masya Allah. Kan? Dia nampak kita main handphone. Padahal dia tak tahu kenapa kita main handphone. Mungkin kita dah tengah ambil nota-nota kuliah dan sebagainya. Tidak, Masya Allah. Orang nampak tapi dia tak tahu kebenaran.
Dia ada satu cerita Raja Murad Ahmad ataupun Raja Murad yang keempat. Kisah ni masyhur tahun 1620-an atau 23 lah macam tu, Raja Murad yang keempat. Masya-Allah, dia daripada Empire Turki Uthmaniyah. Masya-Allah, seorang wali Allah dia ni. Raja Murad ni cukup baik, masya-Allah, tabarakallah. Cukup baik, masya-Allah. Dia ni Raja Murad, dia punya biat tu, dia punya tabiat ni, dia suka keluar pi cek tengok keadaan rakyat dia macam mana, depa okey ke tak okey. Dan setiap kali bila dia turun padang, dia tahamak dia raja. Dia buat macam biasa aja. Dia pakai baju belekeh, orang pun tak kenal. Zaman tu mana ada WhatsApp semua ni kan. Kamera pun tak ada, masya-Allah. Jadi orang tengok pakai baju biasa, baju leket, jadi orang rakyat biasalah. Ini Raja Murad, dia suka buat macam ni. Satu malam dia nak tidur. Dia nak tidur tapi kepala dia jadi berat. Macam jiwa mengacau. Dia tak boleh tidur. Ada sesuatu benda yang kacau dia. Dia seolah-olah macam ilham. Allah hantarkan ilham pada dia kot. Murad, esok pagi kau ke kampung ni. Esok pagi kau tempat ni. Kau ke kampung ni. Esok pagi. Dia pun apa tempat ni. Apa dia ni. Jadi esok pagi tu dia tanya pada ulu balang dia semua. Ada tak sekian-sekian kampung ni? Bukit Aping awak kan? Ada tak? Ada. Tolong bawa saya pergi sana. Jadi dia pun sudah menyamar lah macam rakyat biasa pergi. Sampai dekat perkampungan itu, semua balik, dia seorang je masuk. Dia masuk, dia tengok ada satu tempat macam pasar. Ramai orang. Di tengah-tengah pasar itu ada satu jenazah diletakkan macam tu saja. Orang buat tak peduli pada jenazah tu. Padahal yang lalu lalang, sepak, terajang, ludah dekat jenazah tu. Raja Murad ni pun heran, Masya Allah. Dia pun heran, Masya Allah. Apa dia buat macam ni? So dia pergi tengok lah. Dia kata, kenapa kamu buat macam ni dekat si mati ni? Kenapa kamu tak simpan dia? Oh, orang ni zindik. Zindik ni dia dosa dari beratas sampai ke bawah semua dosa, Masya Allah. Dia ni dosa banyak. Kami takkan sentuh. Kami takkan uruskan dia. Biar dia kena macam ni. Dengan apa yang dia buat. Oh, Raja Murad kata, kalau ia pun dia berdosa, janganlah seksakan dia macam ni. Tanamlah dia. Ni hang cakap banyak hang lah pergi tanam. Tu dia. Raja kena sound macam tu je. Tidak, Masya Allah. Jadi Raja Murad kata, baiklah saya uruskan. Cuma saya nak tahu di mana rumahnya. Bawa saya pergi ke rumahnya, saya nak jumpa ahli keluarga dia. So dia pausung pergi rumah dia. Pipi isteri dia keluar, Masya Allah. Isteri dia menangis. Raja Murad tanya, puan ceritakan kepada saya. Apa amalan suami kamu ini sehinggakan orang satu kampung ni pulaukan dia. Apa dia buat? Jadi isteri dia jawab, suami saya ni seorang yang degil. Seorang yang degil. Banyak kali saya nasihat, tak nak dengar. Nasihat saya dia tak pernah endah. Raja Murad kata, cuba ceritakan apa dia punya amalan. Sebenarnya apa yang dia buat. Jadi isteri dia cerita, suami saya ni seorang businessman, peniaga. Apabila mana masa saja bisnes dia laku, bila dia dapat untung, duit keuntungan tu dia tak bawa balik ke rumah. Dia pergi mana? Dia pergi sarang pelacuran. Terkejut Raja Murad. Biar betul. Dia pergi ke sarang pelacuran. Tetapi bukan untuk melanggan pelacur. Dia ambil duit keuntungan dia tu, dia bayar kepada semua pelacur itu supaya mereka ni jangan melacurkan diri. Orang kampung ni ingat, suami saya yang pergi melanggan pelacur tu. Kalau ada duit lebihan, dia akan pergi ke kedai khamar, dia beli arak. Bukan untuk dia minum. Dia tuangkan arak tu atau dia pecah-pecahkan botol arak tu supaya orang di sini tak pergi minum arak. Tapi semua ingat suami saya yang pergi minum arak. Banyak kali saya nasihat, jangan buat benda ni. Walaupun kamu buat baik, tapi orang nampak sebaliknya. Tapi suami saya kata, dia buat benda ni bukan kerana manusia, tetapi dia dengan Allah. Jadi saya nasihat suami saya takutlah seandainya kalau kamu mati, tak ada siapa nanti mai uruskan jenazah kamu. Kalau macam mana saya nak buat. Saya bukan tahu apa, saya kesorangan. Maka suami saya kata, kalaulah orang kampung ni tak nak mai menguruskan jenazah saya, kau yakinlah Allah akan antar khalifah kita untuk menguruskan jenazah aku. Masya Allah. Itu yang Allah hantar ilham pada dia. So, dia pergi, Masya Allah. Menangis Raja Murad. Menangis, Masya Allah. Merayu pada isteri dia. Puan, tolong serahkan jenazah suami kamu yang mulia ni pada saya. Saya janji saya akan uruskan jenazah ni. Saya akan mandikan dia. Saya akan kafankan dia. Saya yang akan solatkan dia. Dan saya akan masukkan dia ke dalam liang lahat.
Jadi isteri dia tanya, kamu ni siapa? Akulah khalifah kamu. Akulah raja yang dimaksudkan oleh suami kamu tu. Masya Allah. Tidak. Itu yang Allah sebut. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Kadang macam ni lah dalam hidup kita. Betul tak? Kan? Kita buat kerja, orang lain dapat nama. Betul tak? Masya Allah. Kan? Kita siapkan kerja, orang lain dapat pujian. Kita pacak bendera, orang lain jadi ahli parlimen pula lah. Masya Allah. Yang pacak bendera kita. Gaduh pula tu. Aku punya tinggi lagi tinggi. Masya Allah. Sanggup tinggi anak bini. Tengah malam pergi lekat. Masya Allah. Allah tahu segala sesuatu. Kadang dalam hidup kita macam tu juga kan. Ini untuk diri saya samalah. Kita tolong orang. Jangan kemalis suka tolong ramai orang. Saya suka baca status dia. Sekejap kalau orang susah, saya pun tu lah ingat lepas ni kalau kereta tak mampu bayar abang, bohong dia. Sekejap dia boleh cari. Kan? Masya Allah. Kita tolong orang, duduk tengah kita ikhlas tolong orang ni. Katakan dia balas jahat pada kita. Dia kata buruk pasal kita. Kita buat apa lazimnya? Kita pulaukan dia. Hari itu dia susah ustaz, saya tolong dia ustaz, dia kata macam-macam pasal saya ustaz, lepas ni kita tengok apa dia benda, siapa nak tolong dia. Betul tak? Masya Allah. Ini lazimnya ni lah sekitar 90% kita macam ni. Sama juga untuk saya pun sama. Masya Allah. Kita didik balik diri kita. Kita tanya, adakah kita tolong kawan itu kerana Allah atau kita tolong sebab dia nak kata kita baik? Kalau kita tolong dia kerana Allah, walaupun dia balai jahat, kita tetap buat kebaikan. Kita tetap buat kebaikan. Kadang-kadang kita ikhlas dengan seseorang, tapi mereka ni sikit pun tak ikhlas dengan kita. Kita sayang dia, tapi dia tak pernah sayang kita pun. Tidak. Kita terus ikhlas, kita terus sayang dia, kita terus jujur. Pasal apa? Cuba kita tengok perhitungan ini bukan antara kita sama manusia, tapi antara kita dengan Allah. Nah, bukan manusia yang nak menilai kita. Yang nak menilai kita Allah. Bukan manusia tentukan syurga neraka bagi kita. Allah, Masya Allah. Sebab tu jangan menilai orang. Daripada luaran dia, daripada dengar daripada orang, jangan menilai orang. Masya Allah. Nah, ada satu kisah, hadis sahih ni. Nabi ceritakan pada sahabat. Ada dua orang, adik dan abang. Abang dia ajib. Abang dia ni orang yang soleh. Adik dia ni tak soleh. Abang dia maki adik dia. Hang ni lah semayang pun tak ada. Puasa pun tak ada. Bila hang nak berubah ni? Tak apalah. Janji abang jadi soleh tak apalah. Saya tunggu tua lah. Tu umur 72 tahun. Bila tua lagi? Masya Allah. Kan? Aku takut ni. Hang ni mati esok confirm masuk neraka. Abang dia kata. Mati esok hang confirm masuk neraka. Lepas tu mati dua-dua. Bila mati, Allah pertemukan mereka di akhirat. Abang dengan adik. Maka Allah kata, engkau abang yang soleh, hang masuk neraka, kata Allah. Hang yang adik tak soleh, dengan rahmat aku, hang masuk syurga. Pasal apa dia masuk syurga? Sebab abang dia tu ambil kerja Allah. Nak menerakakan orang. Nak menerakakan orang, nak mensyurgakan orang, ni kerja Allah Ta'ala. Bukan kerja kita. Kita jangan nilai orang. Walaupun kita nampak mak rempit. Dalam hidup saya, 2 kali mak rempit saya tengok. Mereka bagus sangat. Satu dalam hidup saya. Saya awal-awal Islam, hidup saya susah. Saya betul-betul susah. Waktu tu, tinggal keluar. Dihalau daripada keluarga. Mak ayah saya halau saya, Masya Allah. Saya pergi, lepas tu gatai menikah pula, Masya Allah. Tengok cun pula, pembantu menikah terus dengan dia. Masya Allah. Lepas tu saya tak ada kerja. Saya tak pernah kerja, saya berniaga saja. Kan? Pengalaman kerja tak ada. Isteri saya yang pergi kerja. Kerja di supermarket. Balik malam 11-12. Kenderaan pun tak ada. Kereta semua kena tarik. Masya Allah. Tak ada duit. Daripada banyak duit, tak ada duit langsung. Tak ada apa dah. Itu awal-awal Islam saya. Pinjam motor kawan. Pergi ambil isteri di tempat kerja. Kalau ada jalan kaki main 5 km. Sian. Balik-balik sakit kaki bang. Dia pula kerja dekat cold room tu. Tempat cek. Di supermarket tu dia ada cold room letak nugget tu semua kan. Dia sakit tulang macam-macam. Kesian kat dia. Sebab tu dia suruh saya menikah lagi satu pun saya tengok kesian ya, Masya Allah. Kan? Si pinjam motor kawan, Masya Allah. Tak ada duit nak isi minyak. Motor tengah malam berhenti. My gang mak rempit. Dia tahu apa pula mereka ni ramai-ramai. Siapa abang ni? Kata motor saya rosak kot. Saya malu nak abang minyak habis. Duduk dia tu.
Kami duduk, mereka tolak dengan kaki sampai depan rumah. Mak rempit. Pengalaman kedua saya, Mahkamah Batuit session, Mahkamah session Batuit. Depan tu, tengah-tengah mahkamah tu, anjing accident. Mati anjing tu. Kena langgar. Tengah-tengah jalan, bangkai anjing masuk. Kereta semua lalu lalang. Bagi macam tu saja. Mai sekumpulan mak rampik berhenti. Ada seorang mak rampik tu, Masya Allah, pergi cari plastik bor dekat tangan dia. Dia tarik bangkai anjing tu bila letak tepi. Orang mulia pun tak buat kerja macam tu. Tapi mereka yang kita ingat macam masyarakat dan sebagainya, mereka buat kerja tu. Sebab tu kita kena belajar satu benda. Jangan menilai orang. Masya Allah. Jangan menilai orang. Senantiasa berprasangka baik dengan orang. Nah, walaupun kita nampak dia macam tak berapa betul. Masya Allah. Nah, tu. Baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala saksi. Masya Allah. Okey, baik. Yang seterusnya, kenapa Allah sebut cukuplah Allah sebaik-baik saksi? Kerana Allah saksi pada segala amalan kita. Baik besar, kecil, baik, buruk, semua Allah tahu. Masya Allah. Semua Allah tahu. Sebab itu buat amalan. Allah bagi Ramadan ini, sebab tu digandakan, suruh buat amalan banyak ni. Lepas tu Allah bagi ganjaran pahala yang berganda lipat ganda ni. Masya Allah. Kan? Sebab apa? Jangan berhenti buat amalan. Ada masa nak buat, terus buat. Tak apalah, esok aku start buat. Jangan ada istilah esok. Hari ni kalau dan buat, hari ni buat. Masya Allah. Hari ni buat. Segala satu amalan. Dan benda-benda amalan. Contoh macam benda-benda baik kita nak buat, tak memerlukan niat pun. Tapi Allah tahu. Macam contoh, kita mai masuk masjid. Kita tengok ada tai cicak. Apa kita buat? Kita langkau. Nasib baik tak bijak. Tidak kan? Betul kita buat apa? Lantak bagi tu imam bijak apa. Kan? Ada kita buat macam tu. Tak ada. Kita nampak tai cicak apa kita buat? Kita cari hak penyodok tu. Kita kutip. Tidak. Kita sapu buang. Ada tak kita niat? Sahaja aku kutip tai cicak ni 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada kita buat tu? Tak ada. Kan, Masya Allah. Buat benda baik tak memerlukan niat. Tapi Allah tahu amalan itu. Masya Allah. Allah tahu semuanya. Tak perlu tunjuk pada orang kita buat amalan ni, kita buat amalan itu. Masya Allah. Biar kita rahsia dengan amalan kita. Tengok Masya Allah. Berapa banyak selebriti yang meninggal, Allah angkat martabat mereka. Antaranya abang yang besar tu boceh dia tu. Sepanjang dia hidup, siapa tahu dia sedang buat amalan macam ni, amalan macam tu, amalan macam ni. Siapa tahu? Siapa pun tak tahu. Lepas dia meninggal, satu demi satu orang main amak. Dia ni tolong sana, dia ni tolong sana, dia ni tolong. Pasal apa? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Tu din, arwah din misal kontak tu. Tu pelakon Mami Jarum, kurui-kurui tu. Misal kontak tu kan, macam misal tu kan. Tahu dia meninggal kat mana? Mekah. Kan? Ada yang kata depan Kaabah, ada yang kata lepas solat. Subhanallah. Ada di perkuburan Baqi'. Sepanjang hidup kita tengok dia sebagai selebriti saja. Tapi apa amalan dia sampai Allah mengangkat darjat dia macam tu, Masya Allah. Kita tak tahu. Tidak, Masya Allah. Sebab tu ada peluang buat amalan, buat. Tak perlu tunjuk pada orang. Ni kita ni kadang-kadang, Masya Allah. Tu yang saya hari tu apa? Kalau ada orang, dia buat sunat pun 13 minit. Semayang sunat qabliyah pun 13 minit. Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tumanina 3 minit. Masya Allah. Tumanina tu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kalau tak ada orang, fardu 3 minit selesai. Masya Allah. Ternyata ramai kita suka beramal kerana manusia. Masya Allah. Jangan. Beramal kerana Allah. Tu Allah bagi Ramadan supaya kita beramal dengan sebaik-baiknya. Dan setiap amalan yang kita buat di bulan Ramadan, semuanya ada nilai di sisi Allah. Allah tahu. Bukan manusia yang perlu tahu, Allah yang perlu tahu. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Yang terakhirnya, kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Karena Allah saja saksi pada benda-benda ghaib semuanya. Malam Lailatul Qadar ghaib. Kita tahukah bila dia akan berlaku? Cuma kita disebut dalam 10 yang terakhir itu malam ganjil. Tapi bila dia tepat berlaku, siapa pun tak tahu. Allah tahu dah benda ni? Allah tahu. Dia berlaku dah, dia tetap akan berlaku, Masya Allah. Jadi kita bersiap sedia untuk merasai benda ghaib ini dalam hidup kita. Sama juga macam kematian kita. Kita semua tahu kita akan mati, betul tak?
Kan? Semua kita akan mati. Bila, di mana, bagaimana, kita tak tahu. Itu Allah saja tahu. Cuma ada ulama kata kita boleh tentukan cara kematian kita. Kita boleh tentukan cara kematian kita ni macam mana. Sama ada nak mati dalam kemurkaan Allah atau kita nak mati dalam keredaan Allah. Yang ni boleh. Kalau kita nak mati dalam keredaan Allah, buatlah benda-benda yang Allah suka. Benda-benda yang boleh bawa keredaan Allah pada diri kita. Kalau kita nak mati dalam kemurkaan Allah, salah lagi pergi makan terus. Tidak, Masya Allah. Buatlah benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang pada kita. Jadi dua benda ni kita boleh tetapkan. Masya Allah. Saya rasa semua sini, Masya Allah, hebat-hebat ibu-ibu ada di sini, kan? Subhanallah, kan? Masya Allah. Karena sama juga macam kadang kita mengandung, kan? Saya bila anak bersalin, saya pun tak, Masya Allah, kan? Masya Allah, kan? Kadang kita mengandung, kita tahu tak siapa yang dia mengandung, isteri kita mengandung tu? Oh, Ustaz, apalah Ustaz. Ni kita pergi scan, laki perempuan semua tahu dah. Itu jantina. Tapi siapa dia? Kot seorang tuan guru, kan? Kot seorang Perdana Menteri, doktor, lawyer, ulama, wallahualam, tu kita tak tahu. Ini Allah saja tahu, Masya Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala kena yakin, kena beriman kepada benda-benda yang gaib, Masya Allah, tabarakallah. Kerana Allah saksi bagi semua perkara yang gaib. Kita kena percaya, Masya Allah. Macam mana kita boleh datangkan kepercayaan itu? Ada salah satu caranya kita main duduk dalam majlis-majlis ta'lim. Nah, sepatu Allah dalam bulan Ramadan, Nabi sendiri pun mengaji. Nabi sendiri pun bertadarus Al-Quran. So, baru kita boleh tahu benda-benda ni dalam hidup kita, Masya Allah. Nah, saya cukup kot. Nah, sekadar itu untuk hari ini, Masya Allah, tazkirah zuhur. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah pertemukan balik kita punya pertemuan, insyaAllah. Nanti tengok bincang dengan Ustaz Ikmal kita ni, tengok kalau baca hadis ke, kita hadis ke apakah, insyaAllah boleh juga. Nah, baik, saya ada satu pengumuman. Al-Fadhil Ustaz Hamad Usam Datuk Badarudin, Ustaz Ahmad Usam kena ikut, no? Masya Allah. Dia dengan ayah dia, hari itu ada orang wakaf tanah pada dia, mereka buat mahatafiz. Sekarang mereka buat surau. Surau tu sejak PKP tergendala. Dia perlukan hampir dekat 200,000 lagi untuk siapkan surau itu. Dia ada main bagi dekat saya kupon wakaf. Wakaf, Masya Allah. Jadi sempena dengan bulan mulia ni, seandainya kalau kita nak berwakaf, Masya Allah bolehlah. Dia bagi dua resit, satu RM20, satu RM50. Tapi yang 20 cerah awal, Masya Allah. Dia berbalai habis, Masya Allah. 50 tu adalah. Kalau nak bagi 20 juga, saya ambil duit itu, tapi resit tak ada lah. Cuma niat wakaf, Masya Allah. Kalau lah nak kan. Atau kita nak berwakaf, nak hantar pahala kepada ibu ayah kita, silakan, Masya Allah, tabarakallah. Nah, mau ayah kita sedang tunggu alam barzah apa anak dia nak hantar bagi kat dia. Kan, Masya Allah. Kan Nabi kata matinya seorang anak Adam putus segala amalan illa min salas. Melainkan 3 perkara, kan. Sadaqatin jariyah, al-ilmin yuntafahu bi, lepas tu wawaladis soleh yadu'ulah. Betul tak? Anak yang soleh yang mendoakan. Apa yang kita faham dengan matinya seorang anak putus segala amalan itu, apa maksud dia? Ramai duk ingat bila mati habis, tak ada apa, duk ingat lagu tu. Sebenarnya dah. Maksud Nabi kena faham. Matinya seorang anak Adam putus segala amalan itu, maksud dia sebenarnya kita kalau hidup kita boleh beramal. Cuma kita tak boleh beramal kerana kita sudah mati. Mati itu menghalang amalan kita. Jadi, siapa yang kena sambung amalan kita itu balik? Itu yang 3 perkara Nabi kata. Itu yang akan menjadi penyambung balik kepada amalan kita. Salah satunya anak. Jadi, kita yang kena sambung balik amalan untuk ibu ayah kita. Masya Allah. Jadi kita nak hantar pahala kepada mereka yang sedang tunggu di situ. Apalah anak aku nak hantar sempena dengan Ramadan ini, bolehlah, Masya Allah. Seandainya kalau naklah, kalau tak ada, doalah bagi mereka cepat-cepat bina surau itu. InsyaAllah itu saja daripada saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini menjadi lebih bermakna dan lebih-lebih, Masya Allah, menyeronokkan berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Nah, InsyaAllah. Nah, jadi itu saja untuk hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf sangat-sangat seandainya apa-apa yang saya kata ni menyakitkan hati siapa-siapa. Masya Allah. Saya bila saya berkuliah, saya tak pernah pun
anggap sebagai yang duduk depan saya ni orang asing. Saya anggap semua ni macam adik-beradik saya, ibu-ibu saya, ayah-ayah saya. Masya Allah. Kerana saya tidak ada keluarga. Masya Allah. Nah, adapun yang kerabat yang masih lekat dengan saya, mak saya seorang tu saja. Masya Allah. Jadi saya selalu lihat wajah-wajah ibu, wajah-wajah ayah, adik, abang saya, kakak, semua di sini. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada juga saya tengok wajah-wajah bakal mak mertua yang kedua pun di sini. Masya Allah. Saja. Nah, minta maaf, Masya Allah. Nah, kalau lebih kurang saya mohon maaf. Nah, haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamhana hadza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.